Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama menunaikan salatul fajri berjamaah sebagaimana yang disebut dalam hadis bahawa di antara salat yang sukar bagi orang-orang munafikin untuk menghadirinya iaitulah salatul fajri, salat isya dengan salat subuh. Jadi kalau kita dapat melepasi sempadan orang-orang yang tak boleh pergi ke masjid, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Payah di akhir zaman ini banyak sangat kerja. Sama ada kerja tu kerja sungguh mencari rezeki yang halal, ataupun kerja tu dia panggil kerja yang kita cari kerja, kita yang cari kerjanya. Artinya jadi sibuk tak terkalu tu, benda yang tak perlu sibuk jadi sibuk. Ini di antara kerja-kerja yang sepatutnya kita jadualkan dengan begitu betul. Sebab manusia ni Allah Ta'ala beri kepada dia 24 jam. 24 jam ni zaman dulu lagi, bukan zaman kita hari ni 24 jam. Kenapa orang dulu boleh buat macam-macam benda? Dia boleh buat peperangan, boleh membina negara, boleh beribadat, boleh juga. Tapi zaman kita hari ni membina bangunan, boleh pergi sana sini, boleh. Bila masuk bab ibadat, kurang boleh. Itu jadi masalah. Apakah kita kata masa sudah berubah? Kita nak menyalahkan masa ke macam mana? Ini di antara perbincangan yang cuba kita bincangkan. Apakah bila sebut akhir zaman, kita berada di akhir zaman? Memang dah kita tak pergi dah, tak akan mari dah. Kerana tanda-tanda kiamat yang awal disebut iaitulah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi itu ataupun pertama sekali dibangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dibangkit itu menunjukkan tanda awal kiamat. Tuan-tuan tengok dalam buku yang selalu saya baca, nama dia Nihayatul Alam. Nihayatul Alam ni sudah ada terjemahan dengan makna berakhirnya dunia ini. Pernah tengok kita ni? Berakhir dunia ni menariklah kalau kita boleh baca. Kerana disenarai di sini senarai alamat-alamat kiamat. Alamat kiamat ni ada berapa? Alamat kiamat yang disenarai di sini ada 100 lebih. 130 lebih ada. 131. Ini alamat kiamat ada. Yang telah terjadi dah, yang sudah berlaku dah, iaitulah anggaran dalam kitab kita ni 84 perkara sudah jadi. Maknanya 84 daripada 130 tinggal berapa lagi yang tak jadi. Itu pun bagi saya jadi dah. Sudah ada tanda-tanda. Mana kalau kita boleh update kitab ni mungkin sudah naik 100 dah kali. Jadi bila mari tanda bila dia sampai, bermakna kita telah dekat dengan apa yang ditanda tu. Macam kita nak mari sini, kita duk baca di tanda jalan, tanda berapa kilometer, itu sudah dekat, setiap masa berlaku. Cuma yang besar itu 10 perkara yang terakhir itu tak berlaku lagi lah. Kalau berlaku waktu sudah dekat dah. Pasal yang berlaku yang terakhir 10 perkara itu, ketika itu kita akan dipanggil macam rantai tasbih. Satu dia akan tubik keluar kiamat. Jadi itu dipanggil di antara tanda yang besar yang Nabi kita sebut akan berlaku, tidak akan berlaku kiamat sehingga berlakunya 10 perkara. Jadi
Para jemaah, dalam isu alamat kiamat ini, hadis-hadis yang sebut tentang asyratis sa'ah ini kita perlu menanganinya dengan baik. Kerana kadang-kadang orang ambil hadis ni pergi pasang ke sana sini. Itu pun bahaya juga. Kita kata, ni yang terjadi ni kerana hadis ni. Jadi sukar kita. Cuma ada tanda-tanda yang zahir, yang jelas. Jadi kerana itulah saya sambil bergurau, tapi saya nak suruh kita faham juga bahawa alamat kiamat tu banyak. Cuma kalau boleh lah, kalau boleh jangan kita lah jadi alamat kiamatnya. Biar orang tengok kita tu, tu tanda kiamat tu. Berat masalah. Kau tak rasa berat? Di antara tanda kiamat yang menjadi kebiasaan sebahagian orang ni, macam kita kata masuk masjid. Bila masuk dalam masjid, tak ada lagi orang solat sunat tahiyatul masjid, pakai duduk gitu ya. Itu tanda kiamat. Orang tidak lagi hormat pada masjid, tapi orang membina masjid. Ini tanda kiamat besar. Pada lebat bina masjid berapa ratus juta, tak apa, sanggup. Lepas pada tu buat masjid comel-comel cantik, terlalu mahal sangat barang-barang dalam, koci dalam masjid, orang nak masuk ke payah. Ini masalah. Kalau jaga tak mari, pakai maya luar tangga kita. Jadi kita sekarang ni sibuk dengan benda-benda macam ni. Di antara lain yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, Nabi kata akan berlaku di antara benda yang aku tak tengok dalam umat aku ni, aku tak tengok lagi. Bersama dia tak tengok. Sebab masa tu orang baik berlaku. Iaitulah sinfan min ummati. Nabi kata dua golongan daripada umat aku yang aku tak tengok lagi. Iaitulah orang-orang yang zalim, bagi di tangan mereka ada cemeti yang pukul orang zalim, mungkin insya-Allah tak terlibat dengan kita. Tapi nisaun kasiyatun ariyat, ada perempuan-perempuan yang berpakaian tapi macam tak berpakaian. Sekarang ni ada ke tidak? Tak nak kata tak apa berah dah kita nak jawabnya. Pasal kita payah nak sama masalah ni. Kita nak keluar pergi pasar malam, isteri nak ikut, dia tak siap lagi. Siap pakai baju kelawar tu lagi jawab dia. Jadi kita lah buat tanda kiamat. Jadi pasal itulah saya kata muhasabah pada kitanya, kita alamat kiamat ni perlu kita teliti. Dan seboleh mungkin jangan kita yang menjadi alamat kiamat yang tersebut. Jadi para ulama sekalian, ini di antara tanda-tanda akhir zaman yang agak berat. Contohnya berlaku apa yang berlaku di bumi, di negara hari ini, kita cuba lihat. Di antara yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fushul jahl wa qillatul ilm. Tersebarnya kejahilan dan tidak banyak ilmu. Hadis ini kalau kita lihat secara zahir ada kontra dengan hadis yang lain. Hadis yang lain lagi Nabi kita sebut di akhir zaman nanti kasratul qalam, banyaknya keluar pen. Maksud banyak keluar pen tu banyak keluar buku. Hari ni kalau tuan-tuan pergi pesta buku, berapa hari kita nak melawat pesta buku? Satu hari tak apa cukup. Itu baru pesta buku peringkat kita baru tu. Kalau pergi pesta buku peringkat antarabangsa di luar negara, memang seminggu tu cara lalu ya buku. Beli buku 2-3 plastik, 2-3 bekas, bawa balik. Bacanya tak. Itu pun salah satu daripada tanda kiamat, kasratul qalam. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya peniaga-peniaga kita, toke-toke buku ni dapat juga duit. Orang beli buku tapi dia tak baca. Kalau baca pun ada yang tidak faham, ataupun bukan tak faham, buat-buat tak faham. Ini penyakit juga ni. Aku tahu mana buat tak faham? Tahu dah dalam buku ni sebut ni halal, ni haram. Tapi yang halal pun tidaklah sungguh sangat, yang haram pun tidak ditinggalkan. Itu maksud qillatul ilm. Bukan mana tak ada ilmu, itu tak ada ilmu, orang tak tahu. Balik semula ke zaman zaman jahiliah, zaman ummiyin, orang buta huruf. Sekarang ni mana ada orang buta huruf? Buta mata ada, buta huruf jarang. Semua orang boleh baca belaka. Tak boleh baca Rumi, boleh baca Jawi. Itu terbalik. Boleh baca, tak boleh baca Jawi, boleh baca Rumi. Ada ilmunya. Setengah orang tu, saya ustaz baca Melayu ni korang. Lepas tu awak nak baca apa? Inggeris. Hebat lagi. Buku Melayu tak saya baca dah dia. Nak baca orang putih. Tak apa, biar bacalah orang putih ke orang apa ni. Yang pentingnya sumber maklumat dia dapat melalui baca pembacaan. Jadi dia kata di para ulama, bermulanya kurangnya ilmu ini bila setelah Allah Ta'ala sempurnakan ilmu.
Di mana dalam Al-Quran Al-Karim, sewaktu Nabi kita hajjatul wada, al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Jadi bila sempurna, makna lengkap. Nabi SAW tidak akan diambil, tidak akan dipanggil oleh Allah SWT untuk wafat, kecuali setelah dia menyelesaikan semua tugas-tugas yang telah dipertanggungjawabkan. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang kamu diperintahkan pada kamu. Jadi itu salah satu daripada sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tabligh. Ingat lagi sana, sifat dia tabligh. Berapa sifat ada? Kena baca balik fardu ain itu. Sidqun. Orang Melayu kata sidik. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini kalau baca Quran Arab sedap, sidqun, amanatun, tabligh, fatanah. Jadi maknanya ini sifat. Jadi Nabi kita telah menyampaikan. Siapa kata Nabi kita tak menyampaikan, kita mengatakan Nabi kita khianat kepada umat. Tak mungkin. Tak mungkin berlaku. Tapi itu yang berlaku. Maka bila Allah Taala telah sempurnakan agama ini, wala yazalu yanqusul ilma, ilmu ini akan berkurangan hatta yurfa'a bil kulliyah. Dia akan naik semua sekali. Akan hilang semua sekali. Maka ketika itu orang tak tahu apa. Dalam hadis riwayat oleh Huzaifah bin Yaman, dia kata yudrasul Islam kama yudrasul al-washus taub. Islam ini akan lusuh seperti baju yang kita pakai ini lusuh, hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala sadaqah. Ketika itu orang Islam tak tahu apa puasa, apa salat, apa sedekah, tak tahu apa peringkat tu. Tapi peringkat hari ni pun lebih kurang dah ni. Cuba pergi tengok berapa ramai yang tak tahu solat. Tanya dia, mengerti solat? Kerti, pandai. Dah tak solat macam tak tahu, jawab dia. Ini antara tanda sudah tak solat, maknanya macam tak tahu. Jadi kelusuh dia ni berlaku. Wa yusra ala kitabillah fi lailatin, pada satu malam Allah Taala akan angkatkan Quran ini. La yabqa fil ardi minhu ayah, tak tinggal satu ayat. Buka Quran kosong, ada kertas saja. Buka dalam telefon kita cari Quran, tak ada, tinggal nombor telefon. Ini akan berlaku. Wa tabqa ta'ifatun minan nas, tinggal lagi sekelompok dari kalangan manusia, asy-syaikhu wal kabiru wal ajuz. Tinggal orang tua sungguh dah lah. Makcik-makcik ni, tok ayah tinggal. Dia kata apa? Adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami dengar tok nenek kami dulu duk baca kalimah ni, la ilaha illallah. Tu yang dia tahu. Semaya tak erti, tapi dia pandai lagi, masih lagi pandai kata la ilaha illallah. Ini kata. Fanahnu naquluha, maka kami pun kata jugalah la ilaha illallah. Jadi sahabat-sahabat kejut, ya Rasulullah, buat apa lagi? Semaya dak, apa dak ni? La ilaha illallah saja cukup ke? Masa tu tak ada apa dah. Tak ada orang yang boleh tahu dah pada ketika itu. Mereka tahunya mengucap. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, yunjihim min azabin nar. Tak apalah, walaupun mereka tak salat, bukan tak apa tak salat ni. Maknanya walaupun mereka tak salat, tapi itu saja yang ada daripada diri mereka, keimanan pada Allah, maka mereka akan selamat juga daripada api neraka. Mungkin dia kena azab dengan sebab tak salat sebagai apa, tapi dia akan selamat sebab aslul iman, usul iman tu ada dalam jiwa kita. Ini kita jelas mari kepada kita bahawa akan hilang agama itu secara penuh. Tapi zaman sekarang ni alhamdulillah kita lihat ramai lagi, masih ada lagi ilmu. Tapi kalau nak cari betul-betul ilmu, nak cari betul-betul orang yang beramal dengan ilmunya, hari ni kita sendiri rasa cemas. Kita sendiri menyenduk pendakwah ni bila baca hadis-hadis tentang asyratis saah, alamat-alamat kiamat ni kita rasai boleh jadi kita dah tu. Boleh jadi kita dah. Baca Quran sebut halal haram tidaklah menjadi perkiraan sangat. Yang jadi perkiraan kitanya, Quran itu dibesarkan dengan musabaqahnya, dengan pertandingannya, dengan berbagai-bagai warna-warninya. Itu yang jadi persoalan. Ini hadis yang pertama yang menyebut kepada kita akan sampai peringkat ilmu itu hilang.
Dan ada lagi hadis ini riwayat Huzaifah ini. Kemudian mari hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut la alfiyan ahadukum muttakin ala arikatihi. Akan ada satu kumpulan orang-orang di zaman akan datang ini duduk di atas singgasana dia, ya'tih amri mimma amirtu bi. Mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca ataupun larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dipakai la adri. Aku tak tahu apa ini hadis. Ini dia panggil kumpulan anti hadis. Nabi sebut kumpulan anti hadis ni sudah ada dan akan ada. Ma wajadnahu fi kitabillah ittaba'na. Apa yang kami dapati daripada Quran, ini yang kami ikut. Yang hadis-hadis ni tak bakal. Maka kita lihat apakah sebab? Apakah sebab berlakunya perkara sedemikian ini? Kata di para ulama, terangkatnya ilmu yang pertama dengan sebab mati al-ulama ar-rabbaniyin, ulama-ulama yang berjuang yang ikhlas kepada Allah Taala itu mati. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu hadzal ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah Subhanahu wa taala tidak angkat ilmu ini diambil daripada manusia, angkat begitu saja. Tak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Taala angkat ilmu ini dengan matinya para ulama yang rabbaniyin, yang beramal dengan ilmu mereka. Nah, ini itu peringkat awal, peringkat. Mana ulama ini mati, tidak ada pengganti. Mari pengganti yang lemah. Tapi jangan kata mati dah tu tak ada, masih lagi ada. Tapi peringkatnya peringkat mana? Ada peringkat darjat. Hatta idza lam yatruk aliman, apabila tidak ada orang alim di satu kampung, satu bandar, daerah, ittakhazan nasu ru'asa'an juhalan. Maka orang kampung ni terpaksa mengangkat orang-orang yang jahil jadi ketua mereka. Awaklah pandai sikit, apakah jadi? Dan tengok dalam alamat kiamat ni, salah satu daripada benda yang kita lihat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil at-tadafu'. Tadafu' li imamatil salah. Orang pakat tolak nak suruh jadi tok imam sembahyang. Tengok hadis ni. Kalau kita tengok satu-satu ni, saya rasa banyak benar dah. Lebih dah daripada 80 ni. Yang ke-70. Alamat kiamat yang ke-70, dia kata tadafu'. Tadafu'un nas 'anil imamah fi shalah. Min alamati qurbis sa'ah. Di antara alamat kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayat daripada hadis ini, ya tadafa' ahlul masjid al-imamah. Orang-orang masjid pakat tolak tok imam. Fala yajiduna imaman yusalli bihim. Tak jumpa tok imam nak suruh jadi tok imam. Banyak, sering kali dah, anak berapa kali jumpa dah. Kita berhenti nak solat sini, orang masjid tu tunggu tangga dah. Orang tua-tua, nak mari dah ni kata. Kita ingat ke dia kenal kita? Kata mari siapa? Dah lah tak kira lah, nampak pakai jubah jadi ya. Jadi apa tu? Kata imam lalu lah. Puas tunggu dah tu, imam tak mari. Subhanallah. Kata wajib-wajib ada ni. Tak boleh belakang ni. Ini dia hadis ni kata di rawah Abu Daud wa fi sanadihi maqal, mana riwayatnya ada lemah. Tapi kata-kata Abdullah bin Amr bin As, kata sahabat, dia kata apa? Ya'ti 'alan nasi zaman yajtami'una fihi wa yusalluna fil masajid wa laysa fihim mu'min. Ini lasak lagi. Orang pakat sembahyang tapi tak ada. Nak jadi imamnya jadi pakat jadi masalah belaka. Ini hadis-hadis yang menyebut kepada kita yang sangat kita rasa alamat kiamat ini sangat menakutkan. Fasu'ilu, bila tak ada lagi orang-orang yang pandai, orang yang alim yang boleh menyelesaikan masalah, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka bila ditanya jawab. Hari ini para jemaah, secara realiti kita tengok, secara realiti bila ditanya oleh orang, siapa-siapa saja pun pandai belaka. Nak tahu tengok dalam dia panggil grup hari ni. Tidak ada grup kan? Grup dalam kumpulan internet ni banyak grup. Kadang-kadang dia masuk gitu, tak tahu siapa dia. Waktu tersebarnya nombor telefon baru ni,
sahabat-sahabat kita ni dia nak berniat baik, nak buat kebajikan. Dia sebar semua telefon pendakwah di Malaysia ni. 2 grup sehari masuk kita. Grup baru hari pagi ni 1 grup masuk nama. Tengok, oh ada di sini pula. Tak tahu siapa yang buat. Jadi banyaklah ganggu-ganggu cerita tu. Jadi yang nak ceritanya, biar buat grup dia niat baik. Kita pun tak marah. Kalau kita tak setuju, kita keluar jelah, tak ada masalah. Dalam tu bila dia seorang tanya soalan. Dia tahu dah dalam ni ada 5 ustaz. Seorang tanya soalan, sama-sama dia pakat jawab. Oh saya fikir gini, saya fikir gini, saya masing-masing nak menjawab. Ini termasuk alamat kiamat. Sedang patutnya benda ni jangan tanya dalam grup kita ni ada 5 ustaz. Ustaz fulan, tolonglah bagi respon kepada tajuk yang kami bincang ni. Kalau tidak kita sendiri akan keluar fatwa. Memang keluar sungguh. Akhirnya dia keluar sama dia becah-becah tak tahu ke mana. Ustaz tu duk tengok sengih suka. Biar dia tak tanya aku, dia pakai dia becah sama dia. Ini. Maka kita tengok di akhir zaman fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, masing-masing mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, mereka akan jadi sesat dan menyesatkan orang lain. Itu yang kita takut. Hari ini orang yang bercakap tentang agama, orang yang bercakap tentang Islam, kadang-kadang kita tanya dia, mengaji mana mu ni? Tak payah belajar. Saya dengar ceramah gitu pakai jadi dah. Berapa banyak. Dan masyarakat kita ni pula kadang-kadang dia tukar orang. Tengok orang sedap sikit bercakap, keluar dalam TV acak kali sikit kak, pakai buah ustaz lalu. Ustaz kau ustazah, pakai jadi lalu lah. Sedangkan orang ni kalau suruh baca Quran pun tak tahu lah ke mana. Nak suruh baca hadis tak tahu hadis sahih kau tak pakai au kama kos macam. Tidak ada penilaian dalam bab hadis. Maka ini alamat kiamat yang pertama, sebab kata ulama berlakunya kejahilan itu tersebar dan kurangnya ilmu dengan sebab matinya ulama-ulama rabbaniyin. Kalau kita tengok dalam kitab ta'rif kitab Al-Imam Al-Ghazali contohnya, dalam kitab Ihya, ketika mereka menakrifkan siapakah itu ulama, siapakah itu faqih, fuqaha, Imam Ghazali kata fuqaha atau faqih itu iaitulah orang yang memang memahami masalahnya dan dia beramal dengan dia. Kita hari ini memahami masalah, ada research sana research sini, profesor tu profesor ni, tapi dari sudut amalan tentang agama itu berbeza di antara 2 perkara. Yang kedua, sebab yang kedua berlakunya tersebarnya kejahilan dengan sedikit ilmu ni, dia kata al-harbu diddu ta'limid din, berlakunya serangan ke atas pelajaran agama. Ini tuan-tuan baru saja menyambut merdeka. Orang panggil mood merdeka tu masih kuat lagi. Kau hilang dah. Nak tak hilang, hidup di Putrajaya malam-malam. Tengok bunga api, semangat balik. Itu yang merdeka kita ni dah. Alhamdulillah 2 malam ni saya duduk di Putrajaya, dapatlah sambut merdeka dengan bunga apinya, dengan lapunya. Itu sajalah merdeka kita. Punca berlakunya kehilangan ilmu dimari daripada mana? Mari daripada serangan yang dilakukan ke atas sistem pendidikan Islam. Zaman kita, zaman mari orang putih dulu. Tahu berapa? Sebelum 57 tu orang putih lah mereka sini. Inggeris tu kita panggil orang putih lah. Kau tak boleh panggil orang putih. Boleh. Istilah dia, istilah. Ada orang kata tak kira orang putih ke hitam, tak sah cara tu. Asal nama istilah orang putih tu mana kira orang kapal. Maksud dia gitu. Bagi sajanya, kalau ada istilah lain kita bawa lagi. Waktu dia mari dulu, tuan-tuan tengok, tak tahu perasaan berapa orang ada dengan Inggeris sini. Ada sempat orang putih. Tak ada. Kena jauh-jauh ya. Sempat lagi. Sebab dia mengaji orang putih. Tak ada. Dia tengok ya. Kita kalau tengok lo ni kita tengok juga, tapi penjajah nak orang putih, Inggeris penjajah negara kita. Dia ni bila dia mari, dia benarkan pengajian agama, benar. Di masjid-masjid boleh belajar agama, di surau boleh ngaji agama, tapi sekolah-sekolah sistem pendidikan yang dia orang buat tak ada. Diasingkan, bahkan dididiknya anak-anak orang Melayu ni supaya berfikiran macam orang putih. Fikiran macam orang putih. Dan pelajar-pelajar yang cerdik-cerdik akan diambil lepas darjah 3 tak silap saya. Ini cerita yang dicerita oleh Allahyarham bapak saya dulu. Dia kata aku dulu habis darjah 3 telah dipilih oleh sekolah untuk hantar ke sekolah orang putih mana, MCKK ke apa benda. Masyhur tu. Tanya Malim. Apa sekolah apa tu? Kuala Kangsar. Nak pergi? Kalau yang Tanjung Malim tu sekolah apa? Bukan UPSI sekarang ni, ramai penjajah nak.
masa tu, orang putih punya. Jadi berkelahi di antara ayah dia ni, berkelahi dengan guru, sebab dia kata saya tak beri anak saya ni dihantar ke sekolah Inggeris, sekolah penjajah, tak mau. Saya nak pergi atas sekolah agama. Kelahi di antara cikgu dengan dia. Pasal dia kata anak awak ni cerdik. Dia kata hak cerdik lah kena ngaji agamanya. Dia kata hak cerdik mengaji agama tak apa, hak tak lulus pun. Bukan nak jadi pala tahlil mengati orang mati ya tegak. Jadi ingat agama ni untuk orang mati bukan untuk orang hidup. Ini apa ni, otak penjajah telah masuk dalam kepala sebahagian daripada anak-anak orang Melayu. Jadi itu di antara pertembungan. Pelajar-pelajar yang cerdik-cerdik di kampung-kampung akan diambil pergi sekolah Inggeris, sekolah penjajah, maka penjajah telah menyempitkan pelajaran agama, maka hak tinggal untuk ngaji agamanya yang tak cerdik, tidak ada bantuan daripada Inggeris, tapi mereka membenarkan ngaji agama. Alhamdulillah, pada waktu itu yang mempertahankan sistem pengajian Islam ni di pondok-pondok, di balasah-balasah, tok-tok guru kita zaman itu masih lagi mengajar anak-anak walaupun tidak ada bantuan daripada Inggeris. Maka ini dipanggil mempersempitkan. Jadi bila mari, itu satu lagi, Inggeris telah menyempitkan lagi pahaman agama ini apabila mereka menukar undang-undang dalam negara. Bila Inggeris mari, dia tukar undang-undang perlembagaan, undang-undang jenayah, undang-undang apa ni, semua ditukar belaka, dia panggil common law, apa benda. Kalau Malaysia ni yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Red apa? Red orang putih lah tu. Jadi dia yang buat undang-undang, sehingga bila kita merdeka, alhamdulillah, orang putih sudah pergi, kita pun bersyukur kepada Allah SWT bila orang putih lari. Tapi undang-undangnya dia tinggal, kita masih lagi dakak undang-undang ini sampai ke hari ini. Sudah 56 tahun merdeka, masih lagi mendakak undang-undang orang putih, dan usaha-usaha ke arah nak mendaulatkan sebahagian undang-undang Islam itu ada, tapi terbantut. Kecil. Sebab yang menentangnya siapa? Yang tidak membenarkan pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara umat Islam, iaitulah orang-orang Islam sendiri. Yang kepala dia telah dilatih oleh penjajah, inilah pemikiran Islam yang kamu faham. Tengok. Ubah dalam sistem pendidikan, kalau masuk pelajaran agama, fardu ain. Bermula dengan taharah. Kemudian solat. Lepas tu puasa, zakat. Habis jauh pun haji. Bak jihad ada? Tak benar sama sekali. Khususnya selepas berlaku pengeboman WTC tahun 2011 September 11 kan. Tahun tu arahan mari daripada barat, daripada White House kepada negara-negara umat Islam supaya hapuskan pelajaran jihad dalam sekolah. Hapus. Kita pun tak perasan, tak ada jihad dah. Ingat ke tak ada orang dengar? Rupa-rupanya bila pergi tengok sistem pendidikan, buku silibus yang baru keluar, memang jihad tidak ada. Sebab apa? Umat Islam yang sudah ada agak lemah, sudah ada dalam keadaan kita ni, orang panggil lemah dalam banyak perkara. Bila jihad pula tidak diajar dalam kepala anak-anak orang Islam, jihad ni menentang orang kafir yang lawan kita. Jangan kata jihad ni lah yang boleh menjadikan orang teroris, yang boleh menjadikan orang pengganas, yang boleh menjadikan kita ni lah. Siapa dia ajar manusia menjadi pengganas di akhir zaman? Cuba tuan-tuan tengok hadis yang menyebut tentang berlakunya huru-hara dalam dunia ini. Banyak dalam hadis dalam cerita alamat kiamat ni akan berlakunya kasratul qatl. Banyak al-haraj, iaitulah banyak yang berlaku pembunuhan di akhir zaman. Sampai peringkat al-qatil la yadri fima qatal. Pembunuh tidak tahu kenapa dia bunuh orang. Tak tahu sebab. Orang yang dibunuh pula kalau ditanya kenapa dia dibunuh, tak tahu. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku hari ini di negara Syria, di negara Syam, yang dibunuh kanak-kanak, yang dibunuh orang perempuan, yang dibunuh orang-orang tua, yang tak ada senjata di tangan mereka. Ada senjata. Kalau yang duk lawan tu di Hama dengan Hems, dia duk angkat senjata lawan, kita kata dia orang berlawan. Ini budak-budak duduk di sekolah. Buat mari bom, hancur lebuh. Buat mari kimia, mati habis budak-budak. Ini apa punya sistem? Maka Nabi kita sebut, sampai peringkat berlakunya huru-hara di akhir zaman ini, orang tak tahu kenapa dia membunuh dan apa sebab mereka dibunuh. Yang paling dekatlah Ramadan kita, dalam Ramadan yang berat baru ni.
lepas hari raya yang berlaku di Rabi'atul Adawiyah di Mesir. Tuan-tuan banyak dah dengar cerita Mesir ni kan. Saya pun tak nak ulah banyak, cuma nak sebutnya, katanya askar-askar ni tak tahu dia pakai tembok je. Apa sebab, apa dia benda masalah, apa kesalahan dia orang ni duduk berkumpul di situ. Tak ada senjata. Kalau ada senjata nak lawan mana siapa juga. Kalau tak ada senjata, kenapa pergi tembok dengan peluru? Pergi tembok dengan gasnya kelik lah akhirnya. Ni tidak ni, subhanallahil azim. Macam orang hilang ingatan, macam orang tak khabar kata orang, buat tindakan yang begitu dahsyat kepada rakyat sendiri yang berhimpun dalam keadaan aman. Mereka ni tak buat apa, duduk cokos situ, duduk semaya tarawih di situ, bertahajud. Subhanallahil azim. Ini yang berlaku. Manusia sampai peringkat ilmu yang diberi sudah kehilangan sebab ghazwul fikri. Dia panggil serangan pemikiran, penjajahan ke atas umat Islam ini, iaitulah menjajah akal fikiran mereka lebih dahsyat daripada penjajahan tentera. Penjajah tentera orang tahu ni siapa? Ni Inggeris. Ini Belanda, maka orang akan tahu ni penjajah. Tapi kalau dijajah pemikiran, masuk cara senyap-senyap dalam kepala otak kita yang menyebabkan kita pun nak jadi penjajah juga. Anak-anak orang Islam terhalang daripada melaksanakan agama mereka sendiri dalam negara mereka. Ini sebab kalau orang Islam, para jemaah, duduk dalam negara barat, orang Islam duduk dalam negara barat tidak dibenarkan tutup aurat, kita tak boleh sebab dia kafir. Tapi kalau anak orang Islam duduk dalam negara yang pemimpinnya orang Islam dan telah mengisytiharkan juga sebagai negara Islam, negara mereka ini, tak kira negara Arab ke negara Melayu, tapi anak-anak orang Islam tidak dapat pembelaan, tidak dibenarkan tutup aurat. Macam sebahagian daripada tempat yang kita duduk kerja sekarang ni, anak-anak orang Islam tak boleh tutup aurat. Kain pun tak boleh jahit dah. Pakai juga kain tapi jahit tak boleh. Terbelah sana sini. Orang hak naik kapal terbang, pula. Hak naik pergi tempat ni, jadi kita pasalah kena tengok. Tak saya tengok pun tengoklah lain. Nak macam mana? Menggodok lalu depan view-nya depan mata. Kenapa tidak dibenarkan? Ini hak asasi. Kalau kita bercakap atas di atas nama hak asasi, woman right pun, mana ada woman right kalau anak orang Islam tidak dibenarkan beramal dengan agama mereka sendiri. Kita nak bercakap tentang kebebasan beragama. Kita nak bercakap tentang hak asasi. Mau bercakap hak asasi atas dasar apa? Kebebasan agama hari ni bila cakap, ini hak kebebasan agama. Kebebasan mencerca agama ada. Bila orang cerca agama, itu hak dia. Dia bukan orang Islam, dia nak cerca kita cerca. Tapi jangan cerca bendera kita, jangan cerca orang-orang yang hebat-hebat, tak boleh. Tapi cakap cerca agama, tidak ada tindakan yang dibuat. Banyak statement yang ditulis orang-orang yang menghina, contohnya dalam negara kita sendiri, yang buat penghinaan kepada agama. Mana tindakan itu bukan langsung tidak ada. Itu kita tidak menafikan kebaikan yang ada pada pihak keselamatan, tapi nak cerita tindakan yang begitu tidak terlalu kuat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi, sayali umurakum ba'di rijalun yutfi'una sunnah. Nah ini, sayali umurakum, selagi akan menjadi ketua kamu, orang yang akan jadi pemimpin kamu, orang yang akan menjaga kamu, rijalun yutfi'una sunnah. Ketua orang-orang laki-laki yang mematikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati ajaran Nabi. Hari ni kalau kita sebut tentang sunnah Nabi, orang duk mikir apa dalam kepala otak dia? Sunnah Nabi kah? Siapa nak bini dua? Saya ikut sunnah ni. Ada satu orang tu baru kahwin, jumpa dengan saya sengih suka. Ustaz, saya ikut sunnah dah. Kita pun jeling tengok ke bini muda dia, dengan jambunya, rambut cak warna-warninya. Kata dia, ni nak kena aku ni. Ikut sunnah pasal dia bini dua. Yang bini mu tak tutup aurat tu sunnah siapa? Kalau kita bui sikit, kata ikut sunnah, jangan duduk mengarut kosir, kata. Sunnah ni bukan bilangan ya. Sunnah jaga isteri tu lebih besar daripada hidup besar ke bilangan 2, 3, 4. Itu kan hak mampu. Tapi nak ceritanya berani bercakap. Dia tak tahu apa yang dia kata, nak tabrir kononnya dia ni orang hebat, orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dia kata yutfi'una sunnah, mereka memadamkan
sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'maluna bil bid'ati, dan mereka melakukan perkara-perkara rekaan dalam agama. Allahu akbar. Hari ni kalau tuan-tuan tengok rekaan banyak sekali. Banyak masuk dalam ajaran agama, dibawa masuk ke dalam agama ini ajaran-ajaran yang memang bukan daripada Islam, bukan daripada Islam. Atas nama agama, atas nama kebudayaan, atas nama tu, atas nama ti, maka sekarang sekali duk mikir, oh ni agama kita. Ini bahayanya. Kalaulah para pendakwah ini tidak menggilak balik, tidak membuka tembelang, mendedahkan kepada masyarakat bahawa ini perkara dakhilatun, perkara yang masuk dalam agama yang bukan daripada agama. Wa yuakhiruna as-salati an waqtiha, mereka juga menangguhkan salat daripada waktu. Hari ni bukan sekat tangguhkan salat, jamak salat. Jamak salat. Tak sempat ni. Ada satu persidangan, orang cerita zaman bila tak tahu. Pernah nak mengundi, nak berhenti semaya ke nak tidak. Siapa dia setuju berhenti semaya, mundi. Yang tak setuju, teruskan mesyuarat. Mana tak tahu. Tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah lama-lama. Ini berlaku. Sahabat peringkat dah lama tak ikut ajaran Nabi. Semaya apa melewatkan salat. Faqultu, kata di Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, in adraktahum fa kaifa af'al. Kalau aku dapati orang macam ni, bagaimana aku nak buat? Qala tas'aluni ya ibn kaifa taf'al. Nabi tanya, mu tanya aku macam nak buat? La ta'ata liman asallah. Nabi kata tidak ada ketaatan bagi mereka yang menderhakai Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi kata tidak boleh kita taat. Kita kena, cuma masalah nak berlawan, kena tengok. Bukan bermakna taat itu memberontak lah. Kita tak ikut je arahan-arahan yang dikeluarkan yang bercanggah dengan Islam, tidak ikut. Hari ini ada beberapa tempat, contohnya banyak peraturan-peraturan agama dilanggari. Peraturan dalam bab pakaian memang langgar. Peraturan dalam bab pergaulan banyak pelanggar. Itu rasmi bagi peringkat tempat-tempat yang tertentu. Manusia, kita tak boleh buat benda ni. Kalau buat, bercanggah dengan protokol dipanggil. Ni protokol ni pun satu kes berat juga. La ilaha illallah. Banyak lagi hadis-hadis yang menyebut tentang benda-benda yang akan menjadi alamat kiamat kita ni. Nabi kita salah sebut lagi, dia maknanya tajuk yang kita sebut tadi ni, kurangnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Hari ni kalau kita pergi di antara alamat-alamat kiamat yang Nabi kita sebut, bila kita masuk dalam masjid, orang tak melaku lagi solat tahiyatul masjid, tapi sensitivity, semangat nak pergi masjid ada. Dulu kalau nak menikah, nak kahwin, orang kahwin kat rumah. Tok imam pun suka. Lepas akad nikah sah dah hidangan rasmi untuk tok imam. Esok baru hidangan rasmi untuk pengantin. Tidak begitu kita. Sekarang ni mari ke masjid, tok imam pun tak boleh makan apa. Habis tinggi bawa lah kuih-kuih jamu kat luar. Yang nak mari ke masjid, cantik. Tapi bila masuk dalam masjid, ada peraturan masjid diikut. Itu jadi masalah. 200 orang mari beragak nak masuk, nak menjadi kahwin. Yang masuk masjid, cuba tengok berapa orang yang solat sunat tahiyatul masjid. Berapa orang yang melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Tu saya tak tanya lagi. Kalau mengikut fiqh Syafi'i, orang perempuan haid tak boleh masuk masjid. Ni dia tidak kita ni. Kalau orang bukan Islam nak pergi masjid, kena pakai baju tutup aurat. Ada jubah. Saya kata imam-imam yang nak akad nikah di masjid pun kena ada juga jubah aurat orang Melayu. Ke anak-anak kita nak mari akad nikah tu, tidak banyak yang tutup aurat. Jadi kena pakai setarah dengan pelancong asing, pakai tutup aurat juga. Baru betul ni. Baru berat dia tu. Wah, tu imam ni pelik ni marah dah. Baikin sangat tu imam ni. Tidak baikin, tu tak reti bahasa. Anak orang Islam tidak beramal dengan hukum Islam. Itu satu. Hak tu hak mari sekali-sekala. Kita yang mari tidak sekali-sekala ni, alhamdulillah, yang mari sentiasa mari, sentiasa duduk di masjid ni pula. Bagaimana pula keadaan kita? Saya teliti banyak hadis, beberapa hadis dalam kitab Imam An-Nawawi rahimahullah yang menyebut dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam Kitabul Fadail, kitab yang mengumpul hadis-hadis fadilat.
fadilat Quran, fadilat salat, fadilat puasa. Di antara hadis ni kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadail ini, iaitulah bab galakkan duduk di saf awal. Galakkan pergi masjid awal contoh. Bila sampai di sini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? Lau ya'lamun nas. Beberapa hadis saya kumpul. Kalau manusia tahu. Kalau kamu tahu. Ana teliti ta'amul kepada masjid ini, kepada hadis ini, kenapa Nabi buat mukaddimah macam tu? Kalau tahu, apakah kita tak tahu? Apakah kita tak dengar hadis ni? Setengah masjid tulis di dinding lagi. Nah, kelebihan duduk di saf awal. Jadi bila kita teliti tengok dalam hadis, kalau tahu, bermakna kita tak tahu. Ini bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat kiasan kepada kita. Bahasa dianya kalau kamu tahu. Tapi oleh kerana mu tak tahu, tak ada masalah. Kalau manusia tahu betapa besarnya kelebihan azan, kelebihan duduk di saf depan, nescaya mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Tapi oleh kerana mu tak tahu, mari awal masjid pun tak berebut di depan kerana kita tak tahu. Tuan-tuan tak terasa ke hadis ini menyentuh kita, menyindir kita dan mengetuk kepala kita, mu ni memang tak tahu. Kalau yang mari kemudian, itulah yang ceritalah, dengan darurat dianya, dengan keadaannya, masyarakah sampai lambat, pasal kena duduk belakang. Tapi jangan sampai awal, kenapa tak duduk di depan? Allah, banyaklah kalau nak tengok hadis alamat kiamat ni, saya rasa para jemaah boleh tengok dalam buku yang cantik ini, nama dia Nihayatul Alam, ataupun dia panggil bahasa Melayu di terjemahan dia, berakhirnya dunia ini. InsyaAllah saya sedang buat siri-siri tajuk ni, pendek-pendek tengok dalam YouTube tu, cari berakhirnya dunia ini, tajuk dia berakhirnya dunia ini. Kita buat pendek, satu tajuk. Tajuk yang kita nak sebut pada kali ini sempena dengan peristiwa yang berlaku dalam dunia hari ini, iaitulah alamat kiamat yang ke-104. Alamat kiamat yang 104 ini, maji'uz zaman la yabqa ahadun illa lahiqa bisyam. Selagi akan datang satu masa, Nabi kita sebut, orang semuanya akan pergi ke bumi Syam. Di mana Syam ni tuan-tuan? Di Syria sekarang. Tapi kita kena faham, bila baca hadis ni, ada ke zaman ini? Tak tahu lagi. Jadi ada setengah pendakwah ni, Masya Allah, dia cepat sangat nak ambil hadis ni pasang pada tempat. Dia kata hadis ini, inilah yang berlaku di sekarang. Baca hadis ni, inilah yang berlaku di Mesir. Baca hadis ni, ini yang berlaku di mana-mana atas dunia ni. Jadi kita kena kata hadis ini menyebut, Nabi tak sebut tahun berapa, kemungkinan ini. Itu boleh kita kata mungkin inilah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi tersebut, wallahu alam. Jadi bumi Syam ini sekarang ini terletak di bumi Syria yang bersebelahan dengan Lebanon, dengan Jordan, dengan Palestin. Syam, bumi Ardul Mansyar wal Mahsyar. Nah, tengok. Bumi Syam, bumi Syria sekarang ini, iaitulah bumi tempat perhimpunan manusia di akhir zaman. Bila kita bangkit nasib, dia panggil mahsyar. Kalau orang Melayu panggil padang mahsyar. Mahsyar tu padang, dah tempat berkumpul. Kita tambah padang pula. Tak apa, biar jadi istilah. Apa jadi? Dan bumi Syam ini, bumi dipanggil para anbiya kerana ramai nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam lahir dan berjuang di sana. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beri kelebihan kepada bumi Syam. Nabi kata apa? Iza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Apabila penduduk Syam ini telah rusak, penduduk Syam telah rusak, fala khaira fikum, tidak ada lagi kebajikan bagi kamu. Kalau tuan-tuan dah pergi dah ke bumi Syam, pergi melawat, saya sempat melawat banyak bumi Syam ni, hampir keseluruhannya ataupun separuh daripadanya pada tahun 1993. Waktu belajar, cuti di Madinah, saya pergi melawat ni. Memang bumi Syam ni bumi yang subur, ramai para ulama yang besar-besar.
Mungkin tuan-tuan dengar satu tokoh ulama yang besar sekarang ni, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang menulis kitab fiqh Islami tu, yang sebelah jilid ada. Tafsir Al-Munir kan, 24 jilid ke apa. Jadi ini tokoh yang lahir di bumi Syam. Di bumi Syam ni bumi yang subur dengan para ulama yang hebat-hebat, ashabul qalam, penulis-penulis yang hebat masih ada di sana. Muhammad Ali Sabuni yang mari baru ni, yang menulis tentang tafsir, tentang itu di antara orang yang sekarang, zaman kita sekarang ni. Jadi bumi Syam ni bumi yang subur. Tapi saya pergi melawat sampai ke satu tempat nama dia Raqqah. Hims dengan Hamah, tempat yang berlaku peperangan tu, kita pergi. Sampai di sana, di Raqqah, satu bandar masuk dalam kampung, tiba-tiba bandar besar di situ. Kata apa benda ni? Guide sahabat kita, pelajar bawa tu, dia kata ini masuk tengok. Dia masuk, dia tulis siap dah. Di sini tidak diterima sebarang derma. Tak terima sebarang derma. Telah dibiayai sepenuhnya oleh Iran. Rupa-rupa bila kita masuk, dia kata di sini ada kubur Uwais Al-Qarni, kubur beberapa orang sahabat yang menjadi pujaan kepada Syiah, yang menyebabkan mereka pergi di sana buat bangunan besar, batang masjid di atas kubur, sedang dia nak pergi ibadat kat situ. Penuh dengan bah-bah mari daripada Iran yang menunjukkan mereka ni pergi beribadat dekat situ. Ini mana Syiah telah menguasai di tempat itu. Maka Nabi kata apa? Bila rusaknya Ahlus Syam fala khaira fikum. Saya tak nak cerita yang lain lagi. Yang lain lagi ni bahaya benar lah. Kalau nak cerita kat, memang kerusakan sangat ketara. Tengok kita jalan ni pakai jubah. Kalau kereta yang maaf pergi ni, kereta nombor pelik mari negara Arab yang sebelah dia ni, ikut ketuk pintu kereta nak bagi tawaran ni pelacur dan sebagainya. Memang dahsyat. Cuma Nabi kita bagi peringatan, la tazalu ta'ifatu min ummati mansurin. Nabi kata sentiasalah satu kelompok daripada umat aku di mansurin, orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, la yadurruhum man khazalahum hatta taqumas saah. Tidak memberi mudarat pada mereka orang-orang yang meninggalkan membantu mereka sehingga terjadinya kiamat. Ini hadis memberi satu peringatan kepada kita bahawa kamu duduk di akhir zaman yang akan berlaku kerusakan banyak pada waktu itu. Banyak berlaku kerusakan, banyak berlaku maksiat dan mungkar, tapi Nabi kita janji dalam hadis lain, lan tazala ta'ifatun min ummati zahirin al haq, akan ada satu kelompok daripada umat aku ini orang yang menegakkan kebenaran. Hari ini kita tengok pertemuan di antara dua kumpulan. Kumpulan yang menegakkan kebenaran dengan kumpulan yang membela kebatilan sentiasa bertembung. Bertembung. Kadang-kadang bertembung setakat dalam khabar, kadang-kadang bertembung dalam TV, kadang-kadang bertembung di pentas-pentas kuliah, kadang-kadang bertembung dengan senjata. Mereka tidak lari, mereka menetapkan perjuangan sebab inilah yang diamanahkan kepada mereka dengan ilmu yang ada. Hadis ini dalam At-Tirmizi. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beri peringatan. Yusi. Nabi kita beri wasiat supaya tinggal di bumi Syam. Orang yang boleh duduk di Syam tinggal. Karena sebelum berlakunya kiamat, Syam ini akan jadi maqilil muslimin, akan menjadi tempat pengkalan kepada pejuang-pejuang Islam yang akan duduk sini. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fustatal muslimi yaumal malhamah bil ghutah. Mana tempat berkumpul tentera-tentera Islam pada hari malhamah. Hari malhamah ni hari peperangan yang besar yang akan berlaku di antara Islam dengan bukan Islam. Akan berlaku di antara Islam dengan Rom. Akan berlaku di antara orang Islam dengan kumpulan-kumpulan lain yang menentang Islam. Kan di akhir zaman nanti akan kembali semula dunia ini keamanan, iaitulah di zaman Nabi Isa bin Maryam dan zaman Imam Mahdi. Cuma kita tak tahu bila tarikh dia. Orang hari-hari ni tunggu Mahdi mari. Jangan duk panggil Mahdi lah. Mahdi tu akan mari. Kalau kita duk main Mahdi hari-hari, kita akan jadi Syiah lah pula. Syiah ni, Imam Mahdi dia, imam yang ke-12 sudah ada. Sudah ada. Sekarang ni sedang bersembunyi dalam sebuah gua di Iraq. Sirdab dia panggil, sedang bersembunyi. Pagi-pagi dia bawa mai kuda yang dah lengkap dengan dengan pelapik dia dengan siap, letak depan pintu gua. Duk panggil, suruh keluar Mahdi ni kerana dunia sudah hancur. Itu kita jangan. Umat kita percaya kepada hadis-hadis yang ada ni, tetapi jangan menjadi penunggu Mahdi. Kita kalau kata tak payah buat kerja, tunggu Mahdi mari kat selesai masalah ni. Washington, White House pun kita tawan.
Apa benda semua kita Rom pun kita akan ambil. Kenapa nak tunggu Imam Mahdi? Ya kita nak buat hijab apa? Jadi semua orang kena buat. Abu Darda kata, jadi terkumpulnya tentera Islam di Ghutah ila janib Madinatin yuqalu laha Dimashq. Ghutah ni tempat bandar, duduk di tepi satu tempat namanya Dimashq, min khairi madaini Syam, iaitulah sebaik-baik bandar di bumi Syam. Jadi kata itulah Imam Nabi Isa AS bila akan turun nanti, dia akan turun di bumi Syam, yang kita akan cerita di dalam alamat kiamat yang lain, tapi bukan hari ni lah. Jadi ini di antara tempat orang Islam duduk sini. Pada hari Malhamah Kubra, peperangan yang besar akan berlaku di antara Islam dengan Kristian, dengan Nasara, maka mereka akan berkumpul di situ. Al-Malhamah, peperangan yang besar itu berlaku bila? Qabla al-Mahdi. Sebelumnya keluar Imam Mahdi, ataupun di mana satu zaman atau zaman lain. Karena itulah Nabi SAW telah memberi galakan supaya kita tinggal di bumi Syam. Galakan supaya tinggal di bumi Syam ini akan berlaku kerana dia bumi mahsyar. Bumi mahsyar menjadi tempat perhimpunan orang muslimin. Salah seorang daripada sahabat Nabi pergi tanya Nabi SAW, di manakah dia nak duduk di akhir zaman? Aku nak duduk di mana? Fa asyara alaihi bisyam. Nabi kita tunjuk pergi ke Syam. Jadi hadis ini Bahz bin Hakim bin Abi Anjadi qala, aku tanya Rasulullah SAW, aina ta'muruni? Rasulullah perintah saya duduk di mana? Katanya hahuna. Nabi kita tunjuk ke arah bumi Syam. Wa qabla qiyamis sa'ah, sebelum berdirinya kiamat akan berlaku, mana kebanyakan orang Islam akan berhijrah ke sana. Wala yabqa ahadun minhum illa lahiqa bisyam, tidak ada seorang pun semuanya akan pergi ke bumi Syam, sebab dia kumpul setempat. Bila berkumpul akan berlakunya kiamat pada ketika itu. Macam hari ni, tuan-tuan tengok orang Yahudi berkumpul di mana? Di Palestin, kan? Sebab apa dia berkumpul di Palestin? Tengok dalam alamat kiamat kita ni, yang akan berlaku satu qatilul muslimun al-yahud. Orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Dan tidak ada Yahudi yang sembunyi, semuanya akan diberitahu. Siapa yang beritahu? Pokok dengan batu akan beritahu. Pokok akan bercakap, ya Muslim, hadza Yahudiyun khalfi, ta'ala faqtul. Ini Yahudi duduk belakang aku ni, mari bunuh dia. Mari bunuh. Jadi orang Islam pergi, duduk sini, perak bagi. Kecuali satu jenis pokok saja, dia panggil syajaratul gharqad. Pokok gharqad ini pokok yang menjadi tali baru, ejen pada Yahudi. Dia tak beritahu. Dia senyap, dia tak beritahu. Tengok Yahudi duduk diam sini. Ini pokok gharqad yang akan menyembunyikan. Jadi kita kata, biarlah Yahudi balik ke Palestin hari ni, nak sekat tak boleh sekat dah. Berlawan setara mana pun, anak-anak Palestin duduk main dengan lontang anak batu pun, Yahudi setiap hari buat binaan, buat bangunan baru. Mana benda tu akan berlaku. Cuma kita boleh mengatakan, nak menenangkan keadaan, bahawa kembalinya Yahudi ke Palestin, iaitulah kerana mereka menunggu kubur mereka di sana. Orang Islam akan pergi pancung habis, orang bakal bunuh habis orang Yahudi, dan ketika itu telah hampir kiamat. Ini semua ni memberi kekuatan kepada kita bahawa hadis akhir zaman ini apa je benda yang akan berlaku. Jadi kita tak boleh nak kata, saya tak berani nak katakan bahawa Nabi kata Jaisus Syam, tentera Syam, adakah yang ada hari ni, pejuang-pejuang hari ni, kita mengharapkan mereka. Tapi kalau tengok kepada tanda-tanda kiamat yang besar yang masih lagi banyak tak terjadi, maka kita tak boleh nak mengatakan mereka lah. Cuma kita mengharapkan pejuang-pejuang ini termasuk dalam para syuhada, kerana dia menentang Nusairi. Nusairi ni para jemaah, dia ni kalau tanya orang ni, kita kata Nusairi ni orang Syiah. Orang Syiah pun tak kata dia ni Syiah, dia kata kafir puak-puak Nusairi. Itu yang terdahsyat. Tuan-tuan boleh tengok dah dalam rakaman-rakaman daripada bumi Syam, macam mana dia tunjuk, suruh orang ni sujud kepada gambar-gambar pemimpin dan sebagainya. Ini semua perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat yang ada dalam bumi kita ini. Jadi kita fahamlah bahawa dunia di akhir zaman ini kasratul haraj, kata Nabi SAW, banyaknya berlaku huru-hara, banyaknya berlaku pembunuhan, dan pembunuhan-pembunuhan yang berlaku ini semuanya termasuk dalam asyratis sa'ah, dalam alamat-alamat kiamat yang begitu besar yang ada di hadapan kita. Jadi alhamdulillah, kita tak aja kuliah subuh sini kali.
biasanya kita akan kuliah subuh ni sampai ke terbit syuruk. Kita dah syuruk dah sekarang ni kan, syuruk dah kan. Jadi satu hadis daripada hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, ia menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man shalla salatal ghada fi jama'atin, siapa dia salat subuh berjamaah. Hari ni kita jamaah dah, alhamdulillah. Kemudian dia tak keluar daripada masjid, tak keluar daripada musalla tempat dia salat, dia duduk sini. Sama ada kita baca Quran, kita berzikir, kita bertazkirah macam ni, baca, apa jadi? Sehingga syuruk, terbit matahari. Kita kena ingat, dalam kalender tu tulis syuruk. Syuruk tu maknanya terbit matahari, bermakna berakhirnya waktu subuh. Jangan salah ini. Ada setengah-setengah sahabat kita ni, ia tunggu situ. Syuruk dah, maya sunat isyraq. La, itu waktu larangan solat. Tak boleh solat sebab matahari naik. Bila matahari naik, ketika itu syaitan dia sujud pada matahari. Maka kita dilarang sujud sekali dengan syaitan. Walaupun dalam bab sujud, kita sujud pada Allah, bukan sujud syaitan, tapi jangan sujud sekali dengan dia. Nabi kita larang. Sehingga saya anggarkan mengikut sahabat-sahabat kita Ali yang belajar falak mengatakan, waktu lepasnya waktu larangan tu dalam 10 minit. Mana kalau 10 minit syuruk, kita tambah 10 minit lagi, kita boleh salat. Apa yang Nabi kita sebut tadi? Siapa dia salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di musalla, dia tak keluar, baca, zikir, apa yang dia buat, sehinggalah terbit matahari. Bila keluar naik matahari, habis waktu larangan, dia melakukan salat. Salat 2 rakaat. Nabi tak namakan salat apa. Ada orang namakan salat isyraq, ada nama salat duha, namakan lah. Yang penting Nabi tak sebut. Dia kata salat. Salat 2 rakaat. Kutiba lahu, Allah Ta'ala tulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Seronok tak kita dapat pahala haji? Nak pergi Mekah payah, kota tak ada ni. Orang daftar tahun ni, saya tengok dia tulis ini, dia kata saya daftar tahun ni sekali dengan anak-anak semua sekali daftar. InsyaAllah tahun 2064 boleh pergi haji. Ketika itu anak saya pun umur 45 tahun dah. Dia daftar sekarang. Cantik. Siapa nak pergi daftar, bawa duit 1,200, bawa daftar semua sekali untuk anak-anak. Bila dia umur 40 tahun esok, tabur haji pun panggil, awak dijemput pergi haji. Tak payah duduk mikir nak cari kota di mana. Memang kota dia dah masuk. Alhamdulillah. Dia tak tanya umur berapa, sebab dia tahu dah bukan nak pergi sekarang, 40 tahun lagi. Itu dia cerita dia. Boleh haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Jadi para jemaah sekalian, saya harap kita akhiri majlis kita ni dengan lakukan salat 2 rakaat. Niatlah nak niat duha pun boleh, nak niat apa saja, salat saja pun salat. Nabi tak sebut, tak namakan apa-apa jenis salat. Yang dia namakan melakukan salat 2 rakaat. Dia boleh pahala haji dan umrah. Jadi insya-Allah lah, kalau ada peluang hari-hari cuti begini, kita buat tazkirah, buat tadarus Quran, biar sampai kepada waktu ini. Salat baru balik. Kerana nak capai tahap ini bukan senang. Seorang-seorang nak duduk payah, duduk tengok, asyik duduk tengok jam. Lambat lagi. Nak pusing matahari naik, tak naik dah dia. Dia ikut jalan dia je. Jadi kita dengan ada majlis begini, barulah kita terasa bahawa kita pun tunggu. Jadi saya pun menunggu bila sampai masuk waktunya, kita pun berhentilah daripada kuliah kita, kerana telah tamat tempoh dan sudah sampai waktu yang kita tunggu, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bolehlah, maya masing-masing lah, tak payah berjamaah.